Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. N. Nama saya Lala Wangsing dan saya akan membentangkan tugasan 2, yaitu pembenaran kertas cadangan bagi kursus asas penyelidikan dalam pendidikan. Tajuk kajian saya ialah pengetahuan dan kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan multimedia interaktif di sekolah rendah daerah Tuara. Sekarang kita masuk kepada pengenalan kepada kajian ini. Kajian ini adalah berfokus kepada bahan bantu mengajar berasaskan multimedia interaktif. Jadi, apakah bahan bantu mengajar ini? Bahan bantu mengajar adalah kelengkapan yang digunakan dalam PDP. Multimedia merupakan bahan digital yang mengandungi elemen grafik, teks, audio, video, dan animasi. Oleh itu, BBM berasaskan multimedia interaktif adalah bahan digital yang digunakan oleh guru dan murid dalam proses PDP. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint interaktif, Quizy, Word, dan sebagainya. Kajian ini juga berfokus kepada mata pelajaran bahasa Melayu yang merupakan bahasa perpaduan dan bahasa kebangsaan. Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah bertujuan untuk membekalkan murid-murid dengan kemahiran berkomunikasi dan berbahasa untuk mendapatkan ilmu, memenuhi keperluan diri, bergaul dengan masyarakat serta urusan harian. Seterusnya ialah penyataan masalah bagi kajian ini. Terdapat banyak masalah yang wujud untuk menghalang guru menggunakan BBM berasaskan multimedia interaktif ini. Antaranya ialah halangan pencapaian internet di sekolah bagi setengah sekolah yang terdapat di luar bandar. Hal ini demikian kerana BBM berasaskan multimedia interaktif ini biasanya memerlukan talian internet untuk menggerakkannya. Oleh itu, untuk sekolah yang tiada intranet, BBM tersebut tidak dapat diaplikasikan di sekolah. Masalah yang kedua ialah kekurangan alatan ICT di sekolah menyebabkan kurangnya penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Kekurangan alatan seperti proyektor akan menyebabkan guru tidak dapat memaparkan BBM tersebut di dalam kelas. Masalah yang terakhir ialah guru masih menggunakan cara pengajaran lama yang berlandaskan pada penggunaan buku teks. Perkara ini juga mungkin disebabkan guru telah biasa menggunakan buku teks sahaja untuk mengajar kerana buku teks juga merupakan panduan untuk mengajar dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pengetahuan, kesediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan multimedia interaktif dalam kalangan guru sekolah rendah daerah Tuara. Bagi objektif kajian ini, yang pertama sekali ialah mengenal pasaran BBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu. Kedua, mengenal pasti tahap kesediaan guru bahasa Melayu dalam penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Ketiga, mengenal pasti tahap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu. Keempat, mengukur hubungan antara pengetahuan BBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu dengan penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Kelima, mengukur hubungan antara kesediaan guru bahasa Melayu dengan penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Seterusnya ialah soalan kajian. Soalan kajian dibina berdasarkan objektif kajian. Soalan yang pertama ialah, apakah tahap pengetahuan BBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu? Kedua, apakah tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif? Ketiga,
Apakah tahap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu? Keempat, adakah terdapat hubungan antara pengetahuan BBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu dengan penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif? Kelima, adakah terdapat hubungan antara kesediaan guru bahasa Melayu dengan penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif? Untuk hipotesis kajian, hipotesis nol telah digunakan dalam kajian ini. Terdapat dua hipotesis nol. Yang pertama yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan BBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu terhadap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Yang kedua ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Untuk skop dan batasan kajian, skop kajian ini adalah berfokus kepada pengetahuan dan kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif di sekolah rendah daerah Tuara. Bagi batasan kajian pula, kajian ini adalah untuk guru bahasa Melayu yang mempunyai pengalaman mengajar di sekolah rendah daerah Tuara sahaja. Jadi, apakah kepentingan kajian ini dijalankan? Okey, kepentingan kajian yang pertama ialah mengumpul pandangan guru bahasa Melayu berkenaan dengan penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Kepentingan yang kedua ialah meneliti hubungan antara pengetahuan dan kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Ketiga ialah hasil yang diperoleh daripada kajian ini boleh dijadikan sebagai referensi kepada individu atau pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil langkah berkesan dengan menggalakkan penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif dalam kalangan guru di sekolah rendah. Yang seterusnya ialah definisi operasional. Saya akan menjelaskan definisi operasional untuk istilah-istilah yang terdapat dalam kajian ini. Definisi operasional merujuk kepada cara khusus di mana istilah-istilah tertentu akan diukur atau ditakrif dalam kajian ini. Terdapat 7 istilah yang sering digunakan dalam kajian ini. Yang pertama sekali ialah tinjauan. Dalam kajian ini, data yang berkaitan dengan pengetahuan, kesediaan dan penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif dalam kalangan guru BM di sekolah rendah akan dikumpul bagi mendapatkan pandangan umum daripada guru BM di sekolah rendah tentang tajuk tersebut. Untuk pengetahuan pula, bagi lingkungan kajian ini, pengetahuan adalah merujuk kepada persepsi guru BM sekolah rendah terhadap pemahamannya dalam konteks dan jenis BBM berasaskan multimedia interaktif. Yang ketiga ialah kesediaan. Kesediaan dalam kajian ini bermaksud persepsi guru BM terhadap kemahiran dan sikap dalam penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Dan keempat ialah penggunaan. Penggunaan dalam kajian ini merujuk kepada penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif seperti slide PowerPoint interaktif, kuisi dan sebagainya sebagai alat bantu dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Yang kelima ialah bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar dalam kajian ini adalah berfokus kepada BBM berasaskan multimedia interaktif. Yang keenam yaitu multimedia interaktif. Dalam lingkup kajian ini, multimedia interaktif merujuk kepada media pembelajaran yang terdiri daripada unsur-unsur seperti grafik, teks, dan sebagainya yang dapat dikendalikan oleh guru-guru di sekolah. Yang ketujuh ialah bahasa Melayu. Semua rakyat Malaysia perlu menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam bidang bahasa Melayu,
beberapa aspek penting yang harus dikuasai oleh murid, termasuk kemahiran menulis, membaca, mendengar dan bertutur, dan aspek tata bahasa. Yang terakhir sekali ialah guru. Guru dalam kajian ini adalah merujuk kepada pendidik BM di sekolah rendah daerah Tuarang yang sedang menjalankan tugas mereka untuk mengajar dan mendidik murid-murid di sekolah. Sekarang, mari kita lihat kepada teori atau model kajian untuk kajian ini. Teori yang sesuai untuk kajian ini ialah teori kognitif pembelajaran multimedia Meyer 2001. Teori ini menerangkan cara maklumat dalam BBM berasaskan multimedia interaktif diserapkan oleh murid-murid yang membincangkan kaitan dual coding yang melibatkan ingatan sensori, ingatan kerja, dan ingatan jangka panjang. Dual coding menerangkan cara otak manusia dalam memproses maklumat melalui dua cara, yaitu gambar dan perkataan. Oke, yang pertama sekali, contohnya, sekiranya guru ingin mengajar topik kata kerja, murid akan menerima maklumat dalam bentuk perkataan dan gambar dalam BBM berasaskan multimedia interaktif ini. Sensori ingatan murid akan mengenal pasti maklumat dan gambar, lalu disimpan dalam memori jangka pendek. Kemudian, maklumat yang terdapat dalam gambar dan teks disusun menjadi satu pengetahuan yang bermakna dan diatur mengikut struktur pengetahuan sedia ada. Akhirnya, murid dapat mempunyai pengetahuan tentang kata kerja tersebut dalam memori jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat kepada dapatan kajian-kajian lalu. Dapatan kajian lepas yang pertama sekali yaitu kajian yang dilaksanakan oleh Emily 2021 dengan tajuk Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru-guru Bahasa Iban Sekolah Rendah Daerah Seri Aman terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Iban. Dalam kajian ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan guru-guru mengenai BBM berasaskan multimedia interaktif adalah pada tahap yang tinggi, tetapi masih kurang dalam penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif tersebut. Hasil kajian yang kedua yaitu hasil kajian yang dilaksanakan oleh Salehin dan Abdul Halim 2018 dengan tajuknya Penggunaan Alat Bantu Mengajar berasaskan multimedia dalam PDP di Sekolah Menengah Jombernuk menunjukkan penggunaan BBM berasaskan multimedia dalam kalangan guru adalah pada tahap sederhana sahaja. Tetapi, guru-guru di sekolah berpandangan positif terhadap BBM tersebut kerana mereka berpendapat BBM ini lebih mudah difahami jika dibandingkan dengan penjelasan secara lisan. Okey, dapatan kajian yang ketiga iaitu kajian yang dilaksanakan oleh Mahat 2020 yang berjudul Kesan Penggunaan dan Penerimaan Bahan Baru Mengajar Multimedia terhadap Pembelajaran Geografi. Dalam kajian ini dinyatakan bahawa BBM multimedia yang sesuai digunakan dalam proses PDP dapat mempengaruhi kebolehan murid dalam memahami isi pelajaran. Hasil kajian menunjukkan kesediaan murid untuk menerima BBM adalah pada tahap yang tinggi kerana ia boleh menarik minat murid. Oleh itu, sebagai kesimpulan bagi kajian-kajian ini, kebanyakan kajian menunjukkan bahawa guru di sekolah mempunyai pengetahuan asas tentang BBM berasaskan multimedia interaktif. Mereka juga mengetahui kepentingan dan keberkesanan BBM berasaskan multimedia interaktif sekiranya digunakan dalam kelas. Tetapi, mereka kurang dalam penggunaan BBM tersebut. Jadi, guru haruslah sentiasa menambah baik pengajaran mereka dengan menggunakan BBM berasaskan multimedia interaktif tersebut supaya ia dapat menarik minat untuk belajar di dalam kelas.
Yang seterusnya ialah kerangka konsepsi untuk kajian ini. Untuk pemboleh ubah tidak bersanta, yaitu pengetahuan PBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu dan kesediaan guru bahasa Melayu. Pemboleh ubah bersanta pula merupakan penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan multimedia interaktif. Oleh itu, kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara pengetahuan BBM berasaskan multimedia interaktif guru bahasa Melayu terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan multimedia interaktif dan juga hubungan antara kesediaan guru bahasa Melayu dengan penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan multimedia interaktif. Yang seterusnya ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang dipilih adalah bentuk kuantitatif. Reka bentuk kajian ini sesuai digunakan untuk mengumpul data daripada guru bahasa Melayu dan menganalisis pengetahuan dan kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif dalam PDP. Reka bentuk kajian ini juga mudah untuk mengumpul data dalam jumlah yang besar dan sesuai untuk mendapatkan rumusan tentang masalah yang dikaji. Seterusnya ialah persempelan. Persempelan bermaksud memilih satu unit yang kecil bagi mewakili keseluruhan untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan unit keseluruhan. Untuk persempelan kajian ini, yang melibatkan guru-guru BN yang bertugas di sekolah-sekolah rendah daerah Tualang sebagai populasi responden. Kaedah yang akan digunakan ialah kaedah persempelan bertujuan. Kaedah persempelan bertujuan sesuai digunakan dalam kajian kuantitatif supaya pengkaji dapat memilih dan menetapkan sampel responden yang memenuhi kriteria untuk kajian, yaitu untuk guru bahasa Melayu sahaja. Oleh itu, 80 orang guru bahasa Melayu dipilih sebagai sampel kajian daripada 15 sekolah rendah daerah Tualang. Dan ini merupakan jadual penentuan saiz sampel. Kalau untuk 8 orang responden, bilangan sampel yang perlu ada ialah 66 orang sahaja. Seterusnya ialah instrumen kajian. Bagi kajian ini, instrumen yang akan digunakan ialah soal selidik yang disebarkan secara atas talian kepada guru-guru bahasa Melayu di sekolah daerah Tualang. Peserta untuk kajian ini adalah guru bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Tualang, Sabah. Bilangan responden perlu ditentukan dengan menggunakan penentuan saiz sampel Curtis dan Morgan 1970. Jika jumlah populasi seramai 80 orang, bilangan responden yang sepatutnya terlibat ialah 66 sahaja. Dan ini merupakan sumber bagi instrumen kajian yaitu soal selidik yang telah dirujuk. Ini merupakan jadual pemberian skor. Dalam bahagian B, C, dan D telah menggunakan skor 5 mata dalam bahagian ketiga-tiga bahagian ini untuk mendapat pandangan guru terhadap tajuk kajian. Yang seterusnya ialah kesahan. Kesahan merujuk kepada keupayaan instrumen kajian untuk mengukur sesuatu yang ingin diukur dengan tepat. Oleh itu, bagi meningkatkan kesahan kajian ini, borang soal selidik telah diberi kepada pensyarah yang pakar dalam bidang bahasa, iaitu pensyarah dalam Jabatan Pengajar Melayu, dan disematkan oleh pensyarah yang pakar dalam bidang TMK dari Jabatan Sains Teknologi
Engineering, dan Matematik di FPG Kampus K. Yang seterusnya ialah kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan adalah merujuk kepada kestabilan dan kekonsistenan hasil kajian yang diperoleh semasa pengukuran berulang kali. Sekiranya nilai alpha converge melebihi 0,6, maka kebolehpercayaan instrumen tersebut dapat diterima. Sebaliknya, jika nilai alpha converge di bawah 0,6, maka instrumen ini perlu dibuat penambahbaikan. Pengkaji telah melaksanakan ujian rintis untuk menguji item dalam borang soal selidik bagi menguji tahap kebolehpercayaan instrumen tersebut. Yang seterusnya ialah kajian rintis yang merupakan pra-kajian yang akan dilaksanakan sebelum kajian sebenar. Tujuannya adalah untuk memastikan instrumen yang digunakan dalam kajian sebenar, yaitu borang soal selidik, dapat mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Jadi, soal selidik ini telah disebarkan menerusi aplikasi Google Form kepada 41 orang guru bahasa Melayu di sekolah rendah berbagai negeri. Seterusnya, angka nilai alpha converge mendekati nilai 1 menunjukkan kebolehpercayaan item soal selidik adalah tinggi. Cara ini boleh dilaksanakan selepas pengkaji mendapatkan data-data untuk kajian rintis. Dan ini merupakan jadual nilai kebolehpercayaan. Untuk hasil kajian rintis yang saya dapat, nilai alpha converge adalah 0,947. Jadi, ia adalah pada tahap yang sangat baik. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa instrumen tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang sangat tinggi dan boleh digunakan untuk kajian sebenar. Seterusnya ialah prosedur pengumpulan data. Yang pertama sekali ialah pengkaji perlu membina item borang soal selidik. Selepas itu, pengkaji perlu mendapatkan pengesahan borang soal selidik daripada 2 orang pakar rujuk, iaitu pakar rujuk bahasa dan pakar rujuk instrumen. Selepas mendapatkan pengesahan, pengkaji boleh mengedarkan borang soal selidik kepada responden untuk melaksanakan kajian rintis. Responden perlu menjawab dan menandakan jawapan yang dikehendaki. Selepas itu, data akan dimasukkan ke dalam perisian SPSS untuk membuat analisis. Sekiranya mendapat nilai alpha converge yang baik, kajian sebenar boleh dilaksanakan. Oleh itu, pengkaji perlu memohon surat kebenaran daripada PDD tuarang untuk menjalankan kajian rintis di sekolah-sekolah daerah tuarang. Selepas mendapatkan surat kebenaran, pengkaji perlu mendapat kebenaran guru besar untuk membantu mengedarkan borang soal selidik ini. Dan prosedur yang terakhir adalah memproses data yang telah dikumpul selepas kajian sebenar dilaksanakan dengan menganalisis berdasarkan tujuan dan hipotesis kajian. Yang seterusnya ialah prosedur penganalisisan data. Analisis deskriptif digunakan dalam bahagian A, yaitu bahagian demografi, untuk mencari kekerapan. Data yang diperoleh daripada bahagian B, C, dan D juga akan dianalisis bagi mencari nilai yang diperlukan untuk memenuhi objektif kajian pertama, kedua, dan ketiga. Pengkaji akan menggunakan min sebagai nilai tengah untuk membedakan antara tahap yang tinggi atau rendah semasa menentukan tahap-tahap ini. Contohnya
tahap tersebut dapat ditentukan melalui jadual di bawah ini. Untuk 1,0 hingga 2,33 adalah pada tahap yang rendah. 2,34 hingga 3,67 adalah pada tahap sederhana. Dan 3,68 hingga 5,0 adalah pada tahap yang tinggi. Untuk objektif kajian keempat dan kelima, analisis inferensi digunakan untuk menganalisis korelasi antara pengetahuan dan kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Dan berikut merujukan jadual nilai berkali korelasi. Jadual ini adalah untuk menunjukkan adakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar. Sebagai kesimpulannya, kajian ini adalah untuk mengkaji pengetahuan, kesediaan dan penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif dalam kalangan guru BM. Ia juga adalah untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar, yaitu mengkaji hubungan antara pengetahuan dan kesediaan guru BM terhadap penggunaan BBM berasaskan multimedia interaktif. Diharapkan kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk menggunakan BBM berasaskan multimedia interaktif dalam PDP bagi meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Ini merupakan rujukan. Sekian dan terima kasih.